Sambung kitab Muniyatul Musalli karangan Syekh Fatani tersampai muka surat 19 baris yang kedua daripada atas. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, kemudian dibaca mu'awwizatain. Apa maksud di sini? Selepas daripada solat, maka sunat kita membaca mu'awwizatain. Apa pula mu'awwizatain? Mu'awwizatain ini iaitu dua surah. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itu maksud dia mu'awwizatain. Dan apa hukum dia kita baca lepas daripada solat? Hukum dia adalah sunat. Ini kita lihat dalam Sunan Imam Tirmizi, iaitu pada hadis bernombor 2905 daripada sahabat Nabi bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Katanya, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwizatain fi dubura kulli salah. Dalam riwayat Imam Tirmizi, kalimahnya bil mu'awwizatain. Maksudnya apa dah? Dua surah, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Adapun dalam riwayat-riwayat yang lain, contohnya dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnad dia pada jilid keempat 155, Abu Daud dalam sunannya bernombor 1523, Imam An-Nasa'i dalam sunannya bernombor 1336, dan hadis ini sahih. Lafaznya berbeza sikit, iaitu bil mu'awwizat. Bil mu'awwizat. Sedangkan dalam riwayat Imam Tirmizi bil mu'awwizatain. Bil mu'awwizat. Maka ulama kata bil mu'awwizat ini yang dimaksudkan iaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiga surah tu. Kan? Yang orang sebut tiga qul. Kan? Surah Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Maka daripada dua riwayat ini, maka ulama kata lebih kuatlah. Kan? Hujah yang mengatakan lepas daripada solat membaca tiga qul ni. Sebab apa? Sebab banyak perawi dan hadisnya adalah sahih. Sedangkan dalam Sunan Imam Tirmizi ni, kata Profesor Dr. Syekh Al-Bugha, dia kata apa dalam kitab dia Ithaful Al-Ma'i pada muka surat 427, dia kata sanad hadis ini adalah hasan. Apa kan? Jadi oleh kerana itu kita lihat ni di sudut kaedah ilmu hadis ni, apabila perawinya ramai dan kedudukannya pula sahih, dia lebih kuat daripada perawi yang tidak ramai dan kedudukannya bawah daripada tahap sahih. Jadi kita nak sebut di sini apa yang dimaksudkan oleh Syekh Fatani, iaitu dua qul. Jadi terpulang kepada kita, kalau kita nak baca yang ni pun tidak ada masalah, berpandu kepada kitab Syekh Fatani bil mu'awwizatain, dua qul, dan ianya pula ada dalil, walaupun kedudukannya adalah hasan. Tapi yang kita dok bawa selalu atau kebanyakan orang dok bawa tiga qul, itu lebih tepat, seperti yang kita dah terang tadi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini pun kita lihat kepada masa lah. Tengok kepada keadaan. Kalau rasa lepas solat ni tak ada apa program, tak ada sesuatu yang penting, maka bawalah. Apa-apa wirid Nabi lepas daripada solat tu kita bawa. Orang kata banyak, tak apa, daripada duduk saja.
Tapi kalau ada kuliah, kan? Kalau ada suatu yang penting selain daripada kuliah, faham-fahamlah suatu yang penting itu, kan? Maka memadailah apa yang kita dok bawa ni, kan? Sehingga membaca ayatul kursi, kan? Gitu. Kemudian kita pun tutup dengan doa dan kita teruskan program kita, umpama macam kita dok buat lah ni, iaitu kuliah maghrib, kan? Gitu. Kemudian dan dibaca kemudian daripada semayang subuh dan maghrib. Ini bab semayang subuh dan semayang maghrib. Dibaca apa ni? Iaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ini yang disebut oleh Syekh Dr. Fatani. Kita sebut satu-satu bunyi macam tu lah. Kalau kita nak sambung, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Berapa kali ni? 3 kali. Lepas subuh, habis-habis semayang, kita pun bawalah apa-apa wirid, kan? Lepas kalau kita nak baca ni iaitu berapa kali? 3 kali lepas subuh, lepas maghrib. Lain dia tak sebut. Maka yang ni pula apa dalilnya? Jadi kita lihat di sini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Adapun keterangan berkaitan dengan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, kita lihat ada seorang sahabat Nabi yang namanya Munaizir. Yang namanya Munaizir. Dia ni iaitu khadimun Nabi. Pernah khidmat dengan Nabi. Dia pernah khidmat dengan Nabi. Satu hari dia berjalan, maka sahabat-sahabat lihat Sayyidina Munaizir ini. Lihat, Allahu Akbar. Orang yang banyak khidmat dengan Nabi ni, kan, bila mereka jumpa, mereka tak lepas peluang untuk mereka nak ambil manfaat. Ramai yang khidmat dengan Nabi, ramai. Yang kita biasa dengar selalu ni Sayyidina Anas, 10 tahun khidmat dengan Nabi, kan? Dia begitu. Kalau kata tak khidmat dengan Nabi pun, anak sahabat. Kau dengar ni siapa? Anak sahabat. Oh, mereka terkampi. Kan? Pasal apa? Pasal anak sahabat. Kan? Apa yang kamu dapat daripada ayah kamu, yang ayah kamu pula dapat daripada Nabi, apa kan? Oh, mereka seronok kebat ni, mereka minat sungguh berilmu, nak tambah iman. Mereka nak sangat. Maka ini salah satu daripada sahabat Nabi yang jarang-jarang kita dengar nama dia. Munaizir. Orang ramai mai jumpa dia, wahai orang yang khidmat dengan Nabi, apakah yang kamu dapat daripada Nabi yang kamu belum lagi sebarkan? Oh, depa kira nak yang mula lah, kan? Ini dia first class kita dapat yang orang tak dengar lagi ni, kan? Begitu. Apa yang kamu dapat daripada Nabi yang belum kamu sebarkan lagi, yang orang tak tahu ni? Maka dia kata apa dia? Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marrat." Orang Muslim ini, orang Islam ini, kan, apabila dia berpagi-pagi dan apabila dia berpetang-petang, maka hendaklah dia membaca 3 kali yang ini. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Ini lafaz yang sama dalam kitab Munyatul Musalli. Illa kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah. Siapa pun yang baca bacaan ini, iaitu ketika pagi, ketika petang, 3 kali. Sekali tak mau. Jangan lajak sampai 4-5 kali. 3 kali. Dengar elok bila ni? Pagi, petang. Ya, ulama kata pagi ni bila start kita nak baca ni? Pagi, lepas subuh, kan? Petang pula bila start kita nak lepas asar, kan? Lepas asar. Baik, siapa pun yang baca 3 kali ni, apa dia boleh? Kana haqqan 'ala Allah, wajib atas Allah Ta'ala redha dia pada hari kiamat.
Kita semua ni akan mati. Dan kita akan menuju ke satu tempat pengadilan, padang mahsyar. Semua kita akan ke sana. Kan? Yang disebut sebagai hari kebangkitan. Hari perhitungan. Waktu tu, apa yang kita nak? Apa yang kita dambakan? Redha Allah. Redha Allah. Kan? Sebaliknya, kalau siapa tak dapat redha Allah Ta'ala, apa akan jadi? Habislah. Aku tak, siapa ni? Aku hamba-Mu ya Allah. Aku tak redha sebagai hamba aku. Habislah kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka hadis ini, ulama kata apa dia? Hadis ini iaitu berkaitan dengan zikir pagi petang. Kan? Zikir pagi petang. Tak apalah. Ni Syekh Dr. Fatani dia sebut dalam kitab dia ni, kan? Beberapa jenis zikir. Kan? Ini pun termasuk juga zikir lepas sembahyang. Kan? Zikir lepas sembahyang. Walaupun dia duduk dalam yang kita sebut sebagai himpunan zikir pagi petang. Kan? Tuan-tuan boleh lihat kat mat surat. Zikir pagi petang kan. Dan mat surat ni ada dua tuan-tuan. Satu susunan Imam Hasan Al-Banna yang atas nama Al-Maksurat. Satu lagi yang saya susun atas nama Sahih Al-Maksurat. Ada persamaan, banyak perbezaan. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Dapatkan kitab yang nama dia Sahih Al-Maksurat, susunan saya. Kan? Begitu. Jadi yang ni yang kita himpun ni adalah khusus zikir pagi petang. Yang Nabi sebut. Nabi kata apa? Baca pagi petang yang ni. Nabi sebut pagi petang. Dalam Sahih Maksurat, yang tu yang kita letak di situ. Kan? Iaitu Nabi, kalau Nabi kata baca pagi, Nabi tak sebut petang, maka tak ada dalam tu. Nabi kata baca petang, Nabi tak sebut pagi, tak ada dalam buku tu. Kan? Yang kita himpun, Nabi sebut baca pagi petang. Kan? Kemudian kita pastikan ianya tidak dhaif. Ianya tidak dhaif. Yang tu yang kita tak tajuk apa dia? Sahih Al-Maksurat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka sama ada kita habis wirid biasa ni doa, lepas tu kita nak baca Al-Maksurat pun boleh, ataupun kita nak bawa tulis dalam zikir lepas sembahyang kita, sebelum doa tu masuk sekali. Tapi ingat berapa kali? 3 kali. Bila? Lepas subuh, lepas maghrib. Dia sebut sini lepas subuh, lepas maghrib. Sini sebut lepas maghrib, tapi apa yang Nabi sebut, Nabi kata pagi petang. Pagi petang. Betul, maghrib tu disebut juga waktu petang. Dan orang Arab ni tuan-tuan, bila kita jumpa mereka di waktu malam kan, mereka akan sebut apa dia? Masaul khair. Belah pagi apa kata apa? Sebelum zuhur masuk. Jumpalah pukul berapa sebelum zuhur, mereka akan kata apa? Sabahul khair. Kan? Habis isyak kan, kita balik kan, selisih mereka ke 10 malam. Kan? Mereka akan kata apa? Masaul khair. Kan? Jadi kerana itu, ini juga boleh kita baca lepas daripada maghrib. Bahkan boleh kita nak baca lepas daripada isyak. Sebab apa? Sebab tempoh itu disebut sebagai masak. Masak maksudnya masuk bahagian petang. Gitu. Baik. Jadi hadis ini dah tentu dah, hadis ini sahih, dan setengah yang kata hukum dia bukan sahih yang biasa, tapi sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi